Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan tajuk isu-isu yang berkaitan dengan pengajian tinggi di Malaysia di bawah subjek dakwah dan isu kontemporari. Sebagai pengenalan, apakah itu pengajian tinggi? Pengajian tinggi didefinisikan sebagai pendidikan tertiary, iaitu satu pendidikan kepada pelajar yang telah menamatkan sekolah menengah dan meneruskan pengajian dalam program yang melayakkan mereka memperoleh kelulusan pada tahap sijil, diploma, sarjana muda, sarjana dan sarjana kedoktoran. Pengajian tinggi juga membawa maksud satu pendidikan yang membawa manusia kepada pembangunan ilmu yang lebih tinggi dalam pelbagai bidang. Peringkat pendidikan selepas peperiksaan sijil peperiksaan Malaysia atau sijil tinggi peperiksaan Malaysia juga didefinisikan sebagai pengajian tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Faris bin Harun, nombor matrik 046477. Seterusnya kita akan sambung kepada isu pengajian tinggi yang pertama, iaitu dualisme dalam pendidikan. Apakah yang dimaksudkan dualisme dalam pendidikan? Dualisme menurut Ni Aziz Nikpa dalam bukunya Program Pendidikan Pintar Cerdas, Teori dan Praktik, beliau mengatakan bahawa program pendidikan yang dimajukan ibarat tidak sesuai digunakan di dalam negara ini kerana program tersebut mengamalkan konsep dualisme dan sekularisme yang memisahkan antara ilmu keagamaan dan ilmu keduniaan. Manakala pendidikan pula boleh diertikan sebagai satu usaha yang sengaja daripada orang tua yang selalu diertikan mampu menimbulkan tanggungjawab moral dari segala perbuatannya. Orang tua yang dimaksudkan di sini adalah daripada golongan pendidik seperti seorang guru. Isu ini merupakan satu isu yang telah lama membarah dan bertapak dalam negara ini dan merupakan isu yang masih berlarutan sehingga ke hari ini. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada faktor berlaku dualisme dalam pendidikan. Yang pertama adalah kesan penjejahan barat. Sejarah telah membuktikan bahawa pengamalan sistem pendidikan pada hari ini merupakan warisan daripada sistem pendidikan yang telah digunakan setelah kita dijajah oleh British. Sekolah agama yang pada ketika itu tidak mendapat sebarang campur tangan daripada British telah pun digubal dan diubah menjadi satu aliran agama yang dipisahkan dan mengutamakan aliran akademik semata-mata. Hanya ibu bapa yang berpegang teguh kepada ajaran agama Islam sahaja yang menghantar anak mereka ke sekolah agama untuk mendapatkan pendidikan agama. Faktor yang kedua adalah kelemahan dalam melaksanakan falsafah pendidikan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan telah dirumuskan pada tahun 1988. Walaupun falsafah telah dirumuskan pada tahun tersebut, akan tetapi sehingga ke hari ini cita-cita murni tersebut masih tidak boleh dicapai kerana wujudnya satu halangan yang paling besar, iaitu wujudnya pengasingan antara sekolah agama dan sekolah aliran akademik, yang mana falsafah pendidikan kebangsaan tersebut tidak akan tercapai selagi wujudnya pengasingan sekolah ini. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada implikasi dualisme dalam pendidikan. Yang pertama adalah pencemaran dan budaya dan pemikiran pelajar institut pengajian tinggi dan keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar institut pengajian tinggi. Sebagaimana yang dibincangkan sebentar tadi, bahawa dualisme ataupun pendidikan sekularisme ini telah pun memberikan impak yang besar pada corak kehidupan dan corak pemikiran para remaja sekarang. Mereka beranggapan bahawa ilmu aliran agama ini hanya digunakan dalam perkara ibadat semata-mata seperti ketika untuk melakukan solat, untuk menunaikan haji dan sebagainya. Dan seterusnya kita akan pergi kepada cadangan penyelesaian. Antara cadangan penyelesaian yang boleh diberikan oleh saya sebagai seorang pendakwah kontemporari adalah yang pertama, mewajibkan pengajian ilmu keagamaan dalam setiap kursus di institusi pengajian tinggi, yang mana diketahui umum bahawa tidak semua kursus yang ditawarkan di universiti disertakan sekali dengan pengajian agama. Jika dia aliran akademik semata-mata, dan jika dia aliran agama, aliran agama semata-mata. Dan cadangan yang kedua adalah mewujudkan pelbagai program keagamaan Islam di institut pengajian tinggi, yang mana dengan adanya program sebegini, pelajar menjadi semakin terdedah dengan suasana bi'ah solehah, dengan suasana Islam yang sebenar, dan menghilangkan keraguan dan salah faham mereka terhadap penggunaan ilmu agama ini.
kesimpulannya, isu dualism dalam pendidikan membawa lebih banyak darurat daripada kebaikan. Justru menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang pendakwah kontemporari untuk terus menjana idea, menjana dan melontarkan idea kepada pihak berwajib untuk menyelesaikan isu ini secepat mungkin. Sekian sahaja, saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tentang satu isu kontemporari yang berkaitan dengan institusi pengajian tinggi, iaitu yang masalah keruntuhan akhlak pelajar institusi pengajian tinggi. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang bukti masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi, iaitu yang pertama, penyalahgunaan bahan terlarang. Menurut kajian daripada Alvi Kaize dan H. Hanina pada tahun 2010, kajian dalam kalangan belia IPTA sangat mengejutkan apabila seramai 793 orang daripada 1000 orang responden berpotensi dan mempunyai kecenderungan untuk terlibat dengan aktiviti penyalahgunaan bahan terlarang, iaitu seperti dadah dan alkohol. Hal ini sangat membimbangkan kerana belia-belia IPTA ini merupakan belia masa hadapan, pemimpin masa hadapan. Okey, begitu juga dengan laporan daripada agensi anti dadah kebangsaan pada tahun 2010 yang mendapati seramai 360 penagih dikesan menjadi kelayakan akademik peringkat diploma dan ijazah pada tahun 2010, berbanding pada tahun 2009 hanya 79 orang. Hal ini menunjukkan peningkatan. Okey, yang seterusnya, bukti masalah keruntuhan akhlak di kalangan pelajar ni ialah pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini kepanjangan akhlak belia di peringkat yang tinggi juga dilakukan dalam belia, terutama bercetak kesalahan berkhalwat, bersekedudukan dan menjual marah adalah sebahagian dari sesuatu yang pernah dilakukan pelajar IPT. Yang ketiga ialah penyalahgunaan internet. Pelajar banyak menggunakan internet secara tidak betul, melayari laman sesawang yang ada kaitan dengan dalam pembelajaran. Sebenarnya punca keruntuhan akhlak pelajar APT yang pertama ialah ingin mencuba sesuatu yang baru. Yang kedua ialah kejutan budaya. Yang ketiga ialah kurangnya pemantauan daripada ibu bapa. Yang keempat ialah pengaruh rakan sebaya. Dan kelima, pengaruh media massa dan media sosial. Yang seterusnya ialah peranan pendakwa dalam mengatasi isu masalah keruntuhan akhlak pelajar IPT. Yang pertama ialah para pendakwa ialah perlu menubuhkan satu sistem musrah dalam kalangan pelajar, iaitu pelajar dapat membolehkan pelajar mempunyai jamaah yang tersendiri dalam mendukung dan menjadi tuan belakang pendidikan akhlak yang baik. Yang kedua, perlunya ada hubungan dan kerjasama antara institusi dakwah ini dengan pihak pengurusan universiti untuk membentuk satu visi dan model program dakwah yang kemas dan mantap supaya meningkatkan lagi pelibatan pelajar ke dalam program dakwah. Sekian, Assalamualaikum. Isu seterusnya ialah isu kesihatan mental. Kesihatan mental merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia, seperti mana juga kesihatan fizikal. Individu yang mengalami masalah kesihatan mental memerlukan pertolongan orang sekeliling untuk mengatasi masalah ini. Merawat dan melindungi individu yang terlibat dengan kesihatan mental merupakan satu perkara yang sangat penting yang dapat membantu perkembangan individu tersebut pada masa akan datang. Apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan mental? Kesihatan mental merupakan satu keadaan kesejahteraan di mana seorang individu itu menyedari kebolehan mereka serta dapat menghadapi tekanan normal kehidupan dan boleh bekerja secara produktif.
Kesihatan mental juga ditakrifkan sebagai satu gangguan yang melibatkan perubahan pemikiran, emosi dan tingkah laku yang boleh menjadikan kehidupan seharian seseorang menjadi sukar. Antara punca berlakunya isu kesihatan mental kepada pelajar pengajian tinggi ialah institusi kekeluargaan. Masalah ini boleh dielakkan jika institusi kekeluargaan ini dijaga dengan harmoni. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam kehidupan generasi muda pada hari ini dan secara tidak langsung dapat membantu mereka menghadapi cabaran yang akan datang. Punca kedua ialah masalah stres. Masalah stres ini merupakan satu perkara yang normal bagi pelajar pengajian tinggi. Punca antara aspek yang menyebabkan berlakunya masalah stres ialah sumber kewangan. Masalah sumber kewangan yang tidak mencukupi ini sememangnya berlaku kepada semua pelajar pengajian tinggi. Sumber kewangan merupakan satu perkara yang penting bagi seseorang pelajar dalam menuntut ilmu dan melanjutkan pengajian mereka. Punca yang ketiga ialah lambakan tugasan yang menyebabkan kesihatan mental para pelajar terganggu. Lambakan tugasan yang diberikan oleh para pensyarah serta mengejar untuk menjadi yang terbaik dalam membuat tugasan menjadikan para pelajar ini berasa tertekan, seterusnya menjejaskan kesihatan mental mereka. Masalah-masalah yang telah dinyatakan ini akan secara tidak langsung akan membawa satu perubahan terhadap kesihatan mental seorang individu. Lantas, para pelajar di peringkat pengajian tinggi ini perlu menguruskan tekanan mereka dengan bijak agar kesihatan mental mereka terjaga serta agar kesihatan mental mereka terjaga dengan sebaiknya. Jadi, apakah cadangan penyelesaian bagi isu ini dari sudut perspektif dakwah? Yang pertamanya ialah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan mendekatkan diri kepada Allah seperti memperbanyakkan ibadah, zikir, solat, berdoa dapat membantu meredakan tekanan yang dihadapi. Selain itu, doa juga merupakan senjata umat Islam. Dengan doa, ia mampu memberi kekuatan kepada diri kita untuk terus kekal menghadapi masalah ini. Yang kedua ialah pendekatan kaunseling Islam. Pendekatan kaunseling Islam ialah satu proses pengajaran dan pembelajaran psikososial yang berlaku dalam bentuk bersemuka antara seorang kaunselor dan klien. Tujuan bimbingan kaunseling Islam adalah untuk menolong dan menggalakkan pesakit untuk menerima segala ketentuan Allah dengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu. Sebagai refleksi, kita sebagai seorang pelajar pengajian tinggi perlu bijak menangani tekanan emosi serta tekanan mental agar ianya tidak berulang dan tidak berlaku kepada diri kita. Oleh itu, amatlah penting untuk menjaga kesihatan mental kita seperti mana kita menjaga kesihatan fizikal kita.